الله يا الله 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 يا الله. Tapi hari ni saya nak uh, tunjuk slide dulu. Kalau sempat ke kita masuk kitab. Okey, tengok nampak slide tak? Nampak Ustaz? Okey. Ini hadis yang sangat popular yang kebanyakan orang perempuan tahu sebenarnya. Orang lelaki pun tahu. Tapi tak tahulah sama ada kita faham tidak, satu. Dan adakah kita mengusahakannya, dua. Ini hadis ni dia mesti ada dalam kepala setiap perempuan. Sebab Rasulullah kata, siapa yang buat 4 perkara ni, nescaya dia ni wanita masuk syurga. Dari pintu mana saja yang dia inginkan. Di syurga ada 8. Dia nak masuk ke mana, masuklah. Maknanya dia bebas untuk masuk syurga. Dia boleh pilih pintu mana nak masuk. Itu hadis tu. Itu dia kata kunci ni masuk syurga ni, perempuan. 4 ni je. Banyak. 4. Dia tak cakap pun baca Quran. Dia cakap pun zikir. Tak cakap. Tapi pastikan 4 ni buat dengan betul. Tak baca Quran. Tapi 4 ni baca Quran banyak. Tapi 4 ni tak buat. Salah satu tak buat. Tak masuk syurga. Betul nak kena faham 4 ni dengan betul-betul. Ini benda yang utama. Pada perempuan, ini 4 perkara yang utama dalam kehidupan seharian dia. Satu, dia jaga solat. Satu, dia jaga solat. Jaga solat ni apa? Jaga pastikan solat sah dan diterima. Macam mana nak tahu solat sah? Kena buat dengan betul lah. Macam mana nak buat dengan betul? Tu kena belajar. Belajar daripada definisi. Lepas tu belajar dia punya pembagian waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar. Yang kita belajarlah dalam kitab kan. Ada waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu uzur. Lepas tu belajar rukun. Belajar syarat wajib. Bagaimana keadaan perempuan ni, dia wajib semayang. Syarat wajib semayang bagi perempuan ada berapa? Kalau ni pun tak tahu, macam mana dia kata pelihara solat? Dia pun tak tahu dia wajib tidak. Tengok perkara pertama pun dah tak jelas. Macam mana kata nak masuk syurga? Berapa syarat wajib semayang bagi perempuan? Saya kata bagi perempuan kenapa? Sebab bagi lelaki tak sama. Syarat wajib semayang bagi perempuan dengan bagi lelaki, bilangan tak sama. Syarat tak sama. Berapa syarat wajib semayang bagi perempuan? 6 Ustaz. Perempuan jawab. Berapa? 6. 6.
Dia ada lebih satu daripada lelaki, iaitu suci daripada haid dan nifas. Berapa syarat semayang bagi lelaki? 5. 5. Sebab kita dah tahu kita ni wajib semayang tak? Islam, berakal, baligh, sampai 10 agama, tidak buta dan pekak, sebelum mumayyiz, suci daripada haid dan nifas. 6. 6 perkara. Perempuan ni ada satu benda lebih yang dia kena lepasi syarat. Haid, nifas. Maksudnya suci maksudnya apa? Dia dah bersih haid nifas. Maknanya dia mesti tahu bagaimana keadaan yang dikatakan dia bersih daripada haid, dia bersih dan nifas. Dia tahu. Boleh ke tak bersih terus semayang? Tak boleh. Bila dah bersih kenapa? Kena mandi. Betul? Macam mana nak pastikan mandi dia betul? Kena belajar. Apa yang kena belajar dalam mandi? Rukun mandi. Rukun mandi ada berapa? 3. Ada 3. Niat, membersihkan najis, meratakan air. Ada ulama kata, niat, meratakan air. Apa perbezaan ni? Masa bila dah kena bersihkan najis dulu. Masa bila tak payah bersihkan najis dulu, terus basuh je dengan mandi. Masa bila? Tu saya kata kalau tak jelas benda ni, tak jelas tau. Solat nyibat pun dah tak lepas dah. Macam mana nak masuk juga? Solat nyibat pun tak lepas dah. Lepas tu, syarat sah pula. Syarat sah ada berapa? Untuk perempuan dan lelaki. Sama je syarat sah dia. 8. 8. Mesti boleh sebut. Mesti boleh sebut. Kalau tidak, maknanya dia tak tahu nak semayang. Dia tak erti. Islam, berakal, suci daripada hadas besar dan kecil. Kalau dia tak erti mandi hadas salah. Mandi hadas salah. Mana nak suci daripada hadas? Apa perkara yang mengesahkan mandi hadas? Ada berapa? Apa perkara yang mengesahkan mandi hadas? Juga yang mengesahkan wuduk sama kan? Masa adas. Tak. Apa perkara yang dia kena buat untuk mandi hadas dia sah? Satu dia kena buat apa? 3. Rukun. 3. Satu lagi dia kena buat apa? Apa perkara yang menyebabkan dia sah wuduk? Dia kena buat apa? Saya tanya wuduk dulu. Zat. Apa? Ada 6. Apa perkara yang menyebabkan dia wuduk dia sah? Sebab dia kena syarat sah semayang. Syarat sah semayang mesti suci ada kecil, suci ada besar. Apa perkara menyebabkan wuduk dia sah? Satu dia kena buat. Memastikan air tu mutlak, Ustaz. Tak. Satu dia kena buat. 2 perkara yang dia kena buat. Untuk memastikan wuduk dia sah. Satu dia kena buat. Melebihkan air Fardu solat. wuduk. Allah. Dia kena buat fardu wuduk. Lagi satu dia kena buat. Perkara-perkara yang Syarat sah wuduk. Itu dia saya cakap tu. Dia kena buat fardu wuduk dengan betul. Barulah wuduk dia sah. Bila wuduk dia sah, barulah semayang dia sah. Barulah dikata dia memelihara semayang. Bukan main semayang aja. Bukan. Betul tak? Lepas tu dia kena pastikan mandi wajib dia sah. Sebab perempuan ni dia ada haid. Lelaki pun dia ada besar juga. Perempuan ni dia ada besar. Perempuan ni dia ada besar. Perkara yang menyebabkan semayang bagi perempuan ini adalah berapa? Ada 6. Perkara yang menyebabkan mandi wajib bagi perempuan ada 6. Perkara yang menyebabkan mandi wajib bagi lelaki ada berapa? 3. 3. Perempuan ada 6.
Jadi sebab untuk mengesahkan sembahyang ni, suci ada besar ni, dia kena mandi wajib. Nak mandi wajib ni, apa dua perkara yang mesti dia buat untuk memastikan mandi wajib dia sah. Jadi, dua perkara yang dia kena buat memastikan wuduk dia sah. Satu, dia kena buat fardu. Dua, dia kena buat syarat sah. Okey, mandi wajib, apa benda yang dia kena buat untuk mengesahkan mandi dia? Satu, dia kena buat apa? Fardu. Fardu mandi dia berapa tadi dia cakap? 3 atau 2. 3. Tiga. 3 atau 2. Tiga atau dua. Tak apalah, kita ambil 3. Dan dia kena buat lagi satu apa? Syarat sah mandi. Syarat mandi. Syarat mandi dia berapa? 11. Nampak tak? Kita belum cerita tahan suami tau. Kita belum cerita jaga kehormatan tau. Kita cerita semayang aja, ramai yang tak kerja lagi. Rasulullah sebut memelihara solat. Ulama urai, solat ni kena sah. Solat ni kena Allah terima. Solat ni kena betul. Solat ni kena faham, kafiat. Kena belajar. Tapi kita masih goyang kat sini. Kita ni tak tahu, ni tak pasti. Macam mana kita kata kita pelihara solat? Jadi solat yang kita buat pun tak boleh pakai. Puasa betul. Jaga kehormatan betul. Tutup aurat semua lengkap. Berhias tak, keluar tak berhias dah. Suami cakap apa je lagi tak berusaha ikut. Tapi rupanya solat dia fail. Dia tak ikut 4 syarat untuk mendapat kunci syurga. Selalunya orang fail. Selalunya orang fail. Ini yang selalu orang fail perempuan ni 4 ni lah. Tapi kalau ulama kata yang paling payah nak buat adalah mentaati suami. Paling payah nak buat. Sebab tu dia letak bawah sekali. Tetapi dari segi ilmu dia, yang paling payah adalah nombor 1. Dia kata ni. Dia nak pastikan solat dia sah, dia kena buat 2 perkara. 1 rukun, 1 syarat sah. Lepas tu dalam sembahyang, dia jangan buat batal. Tu baru solat dia sah. Lepas tu, dah sah, dia kena pastikan solat dia diterima. Syarat terima solat ada berapa? Syarat kabul solat nanti tak kata ada berapa? Yang kita dah belajar tu lagi. Ada? 5. Hadir pada hati, khusyuk pada solat, ikhlas pada qasad, menyembah Allah merasai diri bersifat hamba, menyembah Allah merasai Allah itu bersifat ketuhanan. 5. Dan perkara-perkara yang berkaitan sedapat mungkin memelihara sunat, sedapat mungkin menghindarkan perkara-perkara makruh. Syarat sah kena faham betul-betul. Tutup aurat apa dalam solat. Masuk waktu, apa masuk waktu dalam solat. Apa masuk dalam solat. Mengetahui akan rukun dan kaedah solat. Apa masuk tu dalam syarat sah solat. Bila kita faham, kita belajar, kita buat dengan betul, maksud dia apa? Maksud dia kita melihara solat ni. Lepas tu rasa dalam hati. Hadir hati, khusyuk solat, ikhlas niat, rasa kita ni hamba dan sembahyang, rasa Allah ni bersifat ketuhanan yang kita memerlukan dia, digabung sana, digabung sini, digabung sini, barulah kita dikatakan memelihara solat 5 waktu. Kalau dari segi ilmu pun tak lulus lagi, ni berat. Ini you are in the biggest trouble. You are in the biggest trouble. Masih kecil-kecil lagi. Tak firm lagi. Tak reti lagi. Syarat sah, syarat wajib pun tak reti beza lagi. Ada kecil, ada besar pun tak reti lagi. Penyebab ada kecil apa? Penyebab ada besar apa? Tak reti lagi. Penyebab baru. Cara nak angkat ada besar macam mana? Cara nak angkat ada kecil macam mana? Kenapa nama besar, kenapa nama kecil? Banyak benda tak selesai lagi. Jadi, bab air pun tak faham lagi. Syarat sah. Mandi syarat sah. Wuduk ada cerita pasal air. Mestilah dengan air mutlak. Mestilah dia meyakini akan air mutlak. Itu syarat dia dalam air ada syarat itu. Dan dia tak reti lagi mutlak ni apa.
Kalau macam ni, maknanya dia belum lagi memelihara solat. Dia masih terkial-kial dalam bab-bab perkara-perkara yang mengesahkan solat. Lepas tu penting kita belajar. Itu penting kita belajar. Baru kita faham. Solat ni begini, yang ni begini, yang ni macam ni, yang beza dia begini-begini. Baru kita faham. Bila kita faham, baru kita pelihara. Macam kata pelihara ni lah, macam lah orang kata kan. Aku nak pergi musafir ni. Kau tolong pelihara kucing aku sekejap boleh tak? Kita tahu kucing ni yang mana. Ni yang 3 ekor ni. Warna apa? Yang ni, yang 3 ekor ni. Yang lain ni bukan kucing aku ni, kucing siapa tak tahu lah. Tapi yang ni. Aku bagi kau ni, 3 sangka ni. Ni kucing dia. Kau tolong. Pagi-pagi, kau bagi dia ni. Petang-petang, kau bagi dia ni. Lepas tu, kau lepaskan dia kejap. Lepas tu, kau pastikan dia masuk tandas. Ada tandas dia dekat dalam tu. Ada di tempat buang air dia. Lepas tu, kau buang lagi dia. Takut nanti dia kena penyakit. Lepas tu, gini. Ada cara-cara dia. Yang ni, kau jangan lepaskan. Kalau ni dilepas, kalau dia keluar, tak balik. Dia hilang. 3 hari boleh balik nanti. Jadi, dia ajar pada orang yang nak pelihara kucing ni, kucing aku ni gini. Gitulah. Kita nak boleh pelihara. Kita nak boleh jaga. Supaya kucing ni hidup, elok, sihat. Bila pulang balik, ni kucing kau. Terima kasih kau jaga kucing aku dengan baik. Jaga dengan baik. Betul. Macam orang jaga anak lah yang daripada kecil, betul. Jaga dengan baik. Itu nak mau jaga anak. Dia pelihara anak. Makan, minum dia, dia punya tidur, dia punya gitu, pakaian dia, mandi dia, bersih dia. Kadang-kadang jaga pula emosi dia, pujuk dia. Bila marah, pujuk balik. Didik dia dengan betul. Baru nama pelihara anak. Sama macam solat. Faham dia punya segi hati dia macam mana, emosi solat ni macam mana. Apa perasaan yang kita kena bawa dalam solat, apa syarat sah, apa gitu, apa begini, apa gitu, begini. Kalau perempuan pula ada surat darah bulanan dia datang, ada datang darah pula masa dia melahirkan anak, itu nama dia nifas. Ada pula datang kadang-kadang tak tentu, itu nama dia haid. Bila tak tentu ni kadang-kadang dia boleh jadi istiadah, boleh jadi kekal haid. Macam mana nak tahu? Tu semua ni perkara ruang lingkup dia. Baru kita tahu kita ni boleh solat atau solat. Kenapa? Dia ada syarat wajib solat. Dia ada syarat sah pada hadap sah. Kalau yang pertama ni masih tak jelas, mesti usahakan untuk belajar, mesti usahakan untuk dapat dengan kemas dan mengamalkan dengan kemas. Supaya kita ini dilabel, dikatakan, dicop orang yang memelihara solat. Kalau yang pertama tak kemas, kuncinya tak dapat. Kunci apa? Kunci masuk syurga. Rasulullah bagi benda simple je. Simple. Tapi kalau tak tahu, memang kelam kabut lah. Puasa di bulan Ramadan sama juga. Nak kena belajar. Puasa disah dan diterima. Kita dah belajar buat puasa tu hari. Saya rasa kita belajar buat puasa mungkin dalam sekitar 20 hari atau 16 hari kot. Hari-hari tu bulan puasa kita belajar buat puasa. Ada syarat sah dia, ada rukun dia, ada pembatal pahala, ada pembatal puasa. Kita belajar semua dah. Dan berapa masalah dalam puasa. Ada puasa sunat dia gini, niat puasa macam mana, apa beza niat puasa wajib dengan niat puasa sunat, dekat mana beza dia, apa dikatakan makan sahur ni bermula pukul berapa, yang paling baik pukul berapa. Banyak perkara kita belajar pada puasa. Kenapa nak kena belajar? Supaya kita dipanggil orang berpuasa bulan Ramadan. Puasa sunat dia tak cakap pun. Bukan kata tak payah puasa sunat. Eloklah puasa sunat. Cuma kita nak beritahu puasa sunat dia tak cakap dalam ni. Tapi puasa Ramadan disebut. Kenapa? Solat itu wajib. Puasa itu wajib.
Ini rukun puasa pun tak reti dia. Tak reti. Ini rukun puasa. Tak sebut. Tak pandai. Bila tak pandai, gagallah puasa. Bila gagal puasa, lagi sekali kita kata, tak dapatlah kunci. Kunci apa ni? Kunci rumah baru. Kunci ke syurga. Kunci ke syurga. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya pasal pintu syurga tu, yang kita boleh pilih mana-mana pintu syurga tu, maksudnya apa Ustaz? Maknanya dia Ada bebas lapisan masuk syurga. Kalau maksudnya Ya. boleh masuk syurga Firdaus ke apa ke? Tingkatan dia. Ah, Oh, ke. Syurga Firdaus tu tingkatan. Tingkatan dia. Tingkatan yang terbaik adalah syurga Firdaus. Jadi nak masuk ke arah syurga ni, kita pun tak tahulah gambaran dia macam mana. Dia dikatakan boleh masuk dari pintu mana saja. Kenapa? Ada syurga, ada orang masuk syurga melalui pintu puasa. Puasa wajib dia betul, puasa sunat dia rajin. Pintu puasa ni panggil dia. Ada orang masuk syurga melalui pintu solat. Solat 5 waktu ni betul, solat sunat dia banyak, dia rajin. Pintu solat panggil dia masuk. Tetapi istimewanya perempuan yang buat 4 perkara ni. 8 pintu bagi nama dia. Mari, Halimah, mari. Masuk. Masuk juga. Pintu ni panggil. Dia masuk mana boleh? Dia ada orang masuk pintu ni. Ada orang masuk dari pintu ni. Ada orang masuk dari pintu ni. Tapi ada orang boleh masuk mana-mana. Mana-mana masuk. Maknanya dia bebas untuk masuk mana-mana pintu. Kenapa? Dia dikatakan sebagai golongan yang sangat istimewa daripada ahli syurga lain. Ahli syurga masuk sini. Tapi dia boleh free. Mana-mana pintu syurga pun akan terima dia. Kenapa? Rasulullah dah janji. Apa yang Rasulullah cakap adalah apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Ini kita kena yakin. Rasulullah dia tak cerita untuk bagi orang sonok. Tak. Dia bukan cerita. Ini bukan cerita. Ini bukan umpan. Ini adalah kenyataan yang Rasulullah sebut dan dia diambil daripada wahyu. Solat puasa ni mula kena belajar ilmu dia dulu. Kena belajar ilmu dia bukan betul. Itu nama dia fardu ain. Puasa Ramadan ni maknanya kalau puasa itu puasa Ramadan, kalau kita tinggal sebab haid atau kita sakit dan sakit itu tidak berterusan, maka wajib qada. Bila wajib qada cepat-cepat. Ramai yang tak qada. Ramai tunggu last minute untuk qada. Akhirnya terlepas. Tak sempat. Tak dapat. Tak apa dia kata bayar fidyah. Fidyah ni tanda denda tau. Denda. Kenapa denda? Ada buat salah. Tak puasa Ramadan tak salah. Sebab haid. Betul tak? Tak puasa Ramadan sakit. Tak salah. Bukan fidyah tu sebab tak puasa Ramadan. Fidyah tu sebab tak qada on time. Dan masa yang diberi tu 11 bulan. Kalau haid 7 hari, 11 bulan, 11 bulan pun tak boleh nak ganti dalam masa 7 hari. 11 bulan ada berapa hari? Lebih kurang berapa hari? 11 bulan. 330 hari lebih kurang. Kalau kita ambil 30 hari setahun lah. 330 hari. Dia tak boleh sacrifice, tak boleh korbankan hari dia jangan makan. 7 hari je. Daripada 330 hari. Katakanlah dia haid 7 hari dia suntuk. Okey, saya nak tanya 7 hari. Daripada 330 hari, berapa persen? Cuba bagi sekejap. Berapa persen? Bagi berapa Ustaz? 7 bagi berapa Ustaz? 7 bagi berapa? 330. 2% Ustaz. 0,02%. 2.1. 2%. Dia tak boleh korbankan hidup dia 11 bulan ni
2% saja untuk ganti puasa dia. 7 harinya dia tak puasa pada bulan Ramadan yang lalu. Sehingga menyebabkan dia kena denda. Denda tu nama apa? Denda tu nama fidyah. Dia kata fidyah ni bukan mahal sangat. Satu cupak satu cupak ni. Bukan soal mahal tau. Bukan soal mahal. Soal kita tak jaga puasa. Kita tak ada jaga puasa. Kita tak ada usaha. Qadha lah. Kalau qadha itu tak lihat ke apa benda tak boleh qadha, besok cubalah lagi qadha. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Jangan cari alasan kenapa tak boleh puasa. Oh, besok ada meeting. Tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab meeting ada orang buat makan-makan. Bukan hari-hari orang meeting ada makan pun. Betul tak? Besok tak boleh puasa. Besok gini-gini. Dia mesti berfikiran selalu bila aku nak qadha puasa aku ni yang 7 hari ni. Kenapa? Puasa ni disebut sebagai kunci dia masuk syurga. Besok ada puasa, besok ada baca Quran dekat surau, ada khatam, lepas tu ada makan-makan. Puasa je lah. Tak payah makan tak apa. Boleh. Apa sangat? Besok ada puasa, kenapa? Nak pergi maraban. Nak pergi rumah orang maraban. Sedangkan dia tak ada masa lain. Masa tu dah bulan Syaban. Dah suntuk. Dia ada 12 hari dia tak puasa. Sampai minggu kedua, ketiga pun dia kata nanti dah ini. Memang tak sempat lah. Dia tak sempat, berusaha tak dia? Berusaha dia. Seolah-olah dia mematahkan kunci syurga tu dia. Dan dia ada masa lain. Jangan tunggu Rejab Syaban. Sebelum ni, kantorlah cepat. Selesaikan dulu benda ni. Ini yang orang ramai tidak serius. Orang perempuan tidak serius. Saya cakap banyak kali lah. Tengok orang perempuan semayang lambat kat surau, kat ofis. Surau ofis. Tu tengok. Tengok lah. Itu kita boleh claim dengan Allah kita jaga solat. Tengoklah kat ofis. Pergi lah. Kita tengok kat ofis. Kalau azan 4.35, kita nak pergi azan asar kat surau. Kita turun 4.25, kita nampak slipper dekat surau ni, surau perempuan ni berlambak slipper. Tapi kalau waktu zuhur kita tengok, tak ramai orang kat surau perempuan. Tapi pukul 3 ada perempuan ramai. Perempuan turun semayang pukul 3, 3.30, pukul 4, 4.30. Waktu 4 lebih dia boleh ramai. Ini peak hours bagi mereka semayang. Kenapa? Mereka semayang, duduk kejap. Dah bersalam, doa kejap. Lepas tu tengok handset. Dengar orang lelaki azan. Kadang-kadang semayang jemaah pun tak nak. Semayang asar. Lepas tu naik. Semayang jemaah pun tak nak. Disambung solat. Dia sambung solat je. Dan dulu orang-orang Eropah kata tu iman. Dia boleh ke satu wuduk. Kenapa? Dia malas nak pakai make up balik. Dia malas nak buka tudung balik. Dia malas gini bilang gitu. Sedangkan 1-2 ni waktu rehat. Rehat ni mana boleh buat apa-apa lah. Nak makan ke, nak semayang ke, nak apa ke, boleh buat apa-apa. Dia tak nak buat. Dia milih apa? Milih waktu kerja. Dengan sengaja. Pukul 4 lebih dah hilang dah. Bos lagi pun yang cari lah 4 lebih. Memang tak ada. Bos nak marah sebab salah puasa. Apa semayang. Sebab apa? Sebab semayang ni pasal. Sedangkan dia boleh semayang. Waktu zuhur. Waktu 1-2 dia boleh semayang maksudnya. Dia tak nak buat. Tak tahu dia buat apa tu. Lama benar dia makan. Saya dulu kerja Saya jaga logistik. Jadi saya lah orang yang menguruskan barang-barang ni keluar. Ambil dengan kita punya maincon. Kita dulu subcon. Kita ambil barang dengan maincon. Masa tu buat kerja-kerja kabel lah. Buat kerja kabel. Masa tu kabel bukan macam sekarang. Sekarang kabel fiber besar ni je. Dulu pakai PCCT, PQCT, PCQT. PCQT ni kabel dia besar ni. Macam kabel lama lah. Besar ni. PCQT. Paper Core Unit Twine nama dia. Paper Core Unit Twine. Besar ni kabel dia. Kalau yang paling besar 2,400 pair. Ada 4,800 wire. 2,400 pair. Besar ni kabel dia. Besar ni.
Kalau nak join, nak buat spacing nak buat jointing kabel ni, kalau mula pukul 8 tepat, pukul 4 baru habis. Nak masukkan tu. Ada cara ni lah, masukkan. So, kerak potong. Betul masukkan dekat pelamba. Lead tube nama dia. Lead tube masukkan, lepas tu bakar. Kalau yang IB kabel bakar. Kalau tu masuk lead tube. So, saya tengok dekat store kontraktor, dia ada 2 bahagian. Satu bahagian yang uruskan keluar masuk, satu bahagian ni QC. QC ni quality control lah. Dekat jabat QC ni, bos dia ada tampal satu notis. All QC team, please make sure take your breakfast before 8:30. Dia masuk kerja 8:30. Sebab bos dia ni rasa tak sedar hati. Tengok budak-budak dia pukul 10 pergi minum, lepak pukul 11 kat kedai, lepas tu di kedai. Lepas tu, store ni kat Bukit Kemuning. Pada dia, tak bagus. Dia tak suka. Dia tak buat notis. Please take your breakfast before 8:30. Kalau macam tu, kalau kita tak sempat minum, pukul 10 kita nak pergi minum, kita mesti minta personal permission dengan bos. Bos, belum minum bos, kejap bos. Lagi depan sekejap, beli ni. Nak makan mi kejap. Okey, dia minta permission. Kalau tidak, dia jatuh haram. Gaji tu, dia jatuh haram. Duduk minum saupuk setengah jam, dia jatuh haram. Kenapa? Tak dapat keizinan. Ada bos tak kisah. Macam dulu saya, masa saya kerja Selcom kan, saya mula kerja internal audit 2001, 5 tahun lah sampai 2005. Dalam internal audit ni ada satu polisi yang dibuat oleh dia panggil apa? Cadangan oleh BAC. BAC apa? Kalau audit ni dia ada BAC tau, Board Audit Committee. Dia kata siapa yang dah audit dalam 4 tahun, kalau rasa nak bertukar bidang ke, nak tukar department, boleh mohon lah. Dia bagi 4 tahun. Mesti duduk audit at least 4 tahun. Saya masa tu dah 5 tahun, saya fikir saya nak keluar dari audit ni. Ada beberapa perkara lah. Saya cerita lah kenapa saya nak keluar dari audit lah. Jadi 2005, saya masuk mobile network. Sana pula tradisi dia lain. Masuk kerja memang 8.30. Tapi 8.30 orang dapat dekat ke, dah tulis buku, tu tak kena baca, tulis buku masuk je. Semua orang akan pergi kantin minum. Jadi bos kami pun sama. Jadi dia akan duduk kat atas meja, jadi budak-budak department ni datanglah minum atas meja panjang. Waktu tu habis minum dia tanya, kau pagi ni kau buat apa? Dia macam morning briefing lah. Kami makan lemak ni. Kami makan lontong sampai makan mihun sampai minum teh. Dia biar tanya, kau buat apa begini? Gimana? Jadi tak pergi side? Jadi okey. Kau pergi. Dia apa-apa kau WhatsApp aku lah. Sambil buat lah. Sambil buat tu, tanya kerja. Dia buat macam tu. 9.30 je, semua orang bangun. Dah pergi minum. Pergilah. Siapa nak pergi kerja, pergi side. Siapa yang pergi meeting. Di masa tu dia tanya. Dia pun sambil minum juga. Tapi sambil minum tu dia bekerja. Tapi bos kami dulu masa mobile network, dia kerja 24 jam. Pukul 11.30 pun dia WhatsApp. Dia tanya soalan. Saya kerja. Kadang orang tengah dalam tubuh dia call. Meeting pukul 8 kan? Kat mana? Ni. Tapi dia ni yang saya suka, dia memang kerja distrik. Tapi kalau luar kerja, dia very friendly. Kalau kerja distrik, bila siap ni? Dia suara dia gitu. Kau tak push je? Dia kata. Dia gitu. Tapi bila luar kerja, dia main futsal dengan budak-budak, dia gurau. Budak-budak agak senang dengan dia lah. Tapi walaupun kita rasakan tertekan juga kerja kan. Tapi kita senang dengan dia. Dia cara dia gitu. Apa yang saya nak cakap yang saya kata tadi yang ramai perempuan semalam lambat ni. Kita berimbang. Kita ni dikatakan tidak melihara, mana kita boleh meremehkan solat ni lah. Itu yang kita takut ni.
Pukul 3 baru nak mandi dan sembahyang zuhur. 3.30 baru nak mandi sembahyang zuhur. Bukan kata sembahyang zuhur 3.30 tak sah. Tapi ni kita tak nampak macam kita ni orang yang memelihara solat. Tak pernah selama hidup kita duduk di sejadah menunggu azan. Tak pernah selama hidup kita buat itu. Mana kita ni takut, kita ni dikatakan bukan orang memelihara solat. Bukan orang yang tunggu solat. Solat yang tunggu kita datang. Bukan tunggu panggilan Allah. Jadi kita baliklah. Dia dulu guru-guru kata kan, bos panggil kau pukul 3 petang, kau takkan datang pukul 4. Janganlah bos tunggu kau. Gitu. Betul tak? Janganlah bos tunggu kau. Kau lah tunggu bos kita. Bos jadi pukul 3, 2.5, 2.30 sama macam dekat bilik bos. Sekali dia kata, bos belum masuk. Dia ada meeting kat luar, tak apa, saya tunggu. Saya tunggu. Kami dulu, hari Rabu petang ada buat kelas kat ofis. Itu saya kat ofis saya kat Menara. Kat Menara Selcom. Kat Jalan Semarak. Rabu petang ada buat kelas. Kadang-kadang ada satu ustaz ni kita panggil 6 minggu untuk buat satu siri lah. Macam dulu kita panggil Ustaz Abdul Ramli. Dia buat siri apa? Dia buat terjemahan Al-Fatihah. Buat 6 siri. 6 siri ni lebih kurang 8 jam lah. 1 jam lebih sikit kan. 5.30, 5.40 kita mula. 5.30 habis ofis. 5.40 kita mula. Kadang-kadang dulu pernah juga panggil Ustaz Parul Muhammad Joy. Ni Ustaz motivasi lah panggil. Dia ada buat siri lah. Mukmin profesional ke apa benda dia buat. Mungkin 10 minggu. Kita panggil dia. Selalunya, bila kita turun sembahyang asar, 4.40 untuk turun sembahyang asar, selalu kita nampak ustaz-ustaz ni dah ada dekat surau. Padahal kelas dia pukul 5.30, 5.40. 4.40 dia dah sembahyang asar kat ofis kita. Kadang saya tanya dia, Ustaz, cepat sampai. Dia kata, biar cepat sampai jangan lewat. Saya belajar pancul ni, kadang-kadang saya tengok mereka pancul kan. Kita rasa terpengaruh juga dengan pancul mereka. Biar cepat sikit tak apa. Cepat setengah jam pun tak apa. Ni Kuala Lumpur dia kata jam ke. Dia kata saya takut sangkut dan jam. Lah, jabat kita kat Kuala Lumpur, kau tak nak pergi tu jam petang. Orang balik kerja ke apa. Disiplin tu yang ditunjuk kita. Disiplin tu yang kita belajar. Sebab tu saya kata solat ni jaga betul-betul. Orang perempuan lagi disebut sebagai kunci surga. Kalau tak pelihara, ilmunya tak tahu, pergi belajar. Tak faham, pergi belajar. Faham. Definisi pembahagian waktu. Syarat sah. Syarat wajib. Faham semua dengan detail. Definisi pembahagian waktu. Syarat sah. Syarat wajib. Lepas tu ilmu berkaitan dengan dia. Nabi mana yang mula-mula sembahyang zuhur? Nabi mana yang mula-mula sembahyang asar? Dulu kita dah belajar semua ini. Lepas tu, belajar rukun. Rukun apa? Macam-macam lah. Pembahagian rukun. Syarat sah pada rukun. Tengah hari ni kita belajar rukun. Pukul 12.45 sekarang. Kelas maritim. Syarat sah Fatihah ada 10. Nanti kita belajar. Jangan lupa datang tengah hari ni. Lepas tu belajarlah pula apa? Pembatas solat. Belajar tunggu-tunggu. Belajar apa lagi? Makro-makro solat. Belajar apa lagi? Sunat-sunat solat. Sunat solat bagi bertiga. Belajar betul-betul. Sebelum solat. Solat ada berapa? Ada 2. Dalam solat ada berapa? Ada 2 pembagian. Satu amat, satu hayat. Belajar betul. Amat apa, hayat apa. Lepas tu lepas solat. Apa dia? Zikir, doa. Apa zikir yang Nabi baca? Apa zikir yang cerita dalam kitab? Apa doa yang selalu dia baca? Belajar. Belajar perkara-perkara makruh solat. Ada berapa? Belajar. Belajar pula solat sunat. Ada berapa? Belajar pula syarat kabul solat. Ada berapa? Belajar pula syarat 10 solat. Ada berapa? Belajar pula solat Jumaat. Belajar pula solat Jumaat. Belajar pula solat musafir. Belajar pula solat sunat.
Surat sunat yang mana dia kata muakkad? Mana yang dia kata ghairu muakkad? Lengkap pelajar, lengkap. Kenapa? Memelihara solat. Kalau ini tak erti, itu tak tahu, ini tak pasti. Okey lah, gini. Penatlah gini. Penatlah gini. Letih macam ni tau, kalau gitu. Kunci syurga ni tak dapat. Menjaga kehormatan. Apa yang ulama kata jaga kehormatan? Satu dikatakan, jaga aurat. Faham pula, rukun aurat ada berapa? Faham rukun aurat ada berapa? Ini rukun aurat pun tak erti. Berapa rukun aurat tak erti? Satu kulit, satu tutup, dua. Faham lah. Walaupun pakai baju tebal, tapi kita tak boleh lah. Kenapa nampak bentuk? Faham nampak bentuk tak? Dalam solat, luar solat. Tu ada aurat dalam solat, luar solat. Betul tak? Aurat ni dia ada 4 aurat. Satu dalam solat, satu luar solat, satu dengan perempuan yang bukan Islam, satu perempuan bertemu mahram. Ini ada 4. Ada 4 perkara. Kita tak faham pembagian 4-4 ni. Kalau dengan bukan Islam macam mana? Orang perempuan tak faham. Orang pakai tudung. Yang boleh nampak apa? Pakaian macam bekerja. Bekerja macam mana? Ni nampak lengan-lengan ni. Yang kita kata tak apa. Dapat lengan tak apa. Dapat lengan tak apa. Dengar depan Islam. Depan perempuan bukan Islam. Nampak lengan tak apa. Ya. Assalamualaikum. Tu bekerja. Habis badan-badan kita ni, boleh tak orang perempuan bukan Islam tengok? Orang perempuan. Boleh? Belakang ke, perut ke. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh, betul? Betul lah tak boleh kan? Betul. Tak boleh. Ramai perempuan pergi urut dengan perempuan bukan Islam. Betul tak cakap? Betul. Ustaz. Spa. Pergi Thailand. Pergi Hanyai. Pergi Bangkok. Pergi spa. Perempuan ni bukan Islam. Buka tudung. Kemban. Picit. Dia kata, apa salah tak perempuan? Ni tak faham. Tu orang kata belajar. Picit peha. Picit betis. Kapur perut. Urut. Dengan bukan Islam. Tahu tak dia buka aurat? Bukan Islam. Tahu tak dia tengah buka aurat? Aku tak tahu tu Ustaz. Sebab Memang ramai tak tahu. Kadang-kadang yang kelakar ni, yang kelakar ni, rombongan surau. Dia pergi pergi rombongan dekat Thailand. Pergi Hanyai. Pergi mana? Spa. Dia pergi urut. Vietnam Pergi kan? Vietnam. Pergi Vietnam, pergi Thailand. Kerana terkenal dengan kaedah-kaedah urut lah. Jadi perempuan ni petang-petang ajak 2-3 orang. Panggil Grab, bawa teksi. Pergi dekat tempat-tempat urut. Spa perempuan ni lah. Boleh ke diurut dengan perempuan ni yang kebanyakannya non-Muslim? Tak boleh. Ada yang panggil pergi hotel, urut badan dekat hotel. Dia tak tanya pun, ni perempuan ni Muslim ke tidak? Dia tak tanya pun. Dia tahu perempuan, okey. Dia pun kemban, dia pun urut. Tahu tak dia buka aurat? Tahu tak dia tak jaga kehormatan dia? Angkat tangan. Siapa angkat tangan ni? Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Macam saya di pejabat, kadang bila kita ambil wuduk, kita dalam nak ambil wuduk, sekali ada perempuan bukan Islam lah. Dia nampak kita tengah ambil wuduk dengan tidak menutup aurat. Kadang-kadang dia sentuh kita, adakah batal solat wuduk kita tu Ustaz? Dia sentuh tak batal. Aurat kita tu macam mana Ustaz ya? Sebab kita tak sangka dia masuk dalam toilet tengah dekat-dekat sink tu kan? Apa hukum dia Ustaz?
Dia dengan perempuan bukan Islam ni boleh nampak pakaian bekerja. Kalau nampak lengan tak apa. Bukan kalau nampak orang langsung. Kalau lengan tak apa. Cuma janganlah buka tutup. Masuk je lah. Air kat sini. Kita buka tudung. Kaki, janganlah angkat kaki kat sini. Tapi nampaklah betul paha nanti kan. Pergi dalam tandas tu, basuh. Tak ada masalah. Soalan tadi, dia sentuh kita. Dia sentuh kita batal tak? Itu nak kena faham perkara batalkan wuduk. Perkara batalkan wuduk yang sentuh, yang batal, sentuh apa? Dia benda. Dia perkara. Kemaluan. Satu sentuh kemaluan. Satu sentuh lubang dubur. Satu lagi sentuh kulit dengan kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Kalau yang sentuh itu perempuan, walaupun kafir sekalipun, batal tak wuduk? Tak batal. Tang tu yang kita kena belajar perkara batalkan wuduk. Kalau perkara batalkan wuduk kita tak jelas, tu je kita rasa was-was ni. Tadi kawan India ni dia salam dengan aku pula, kita dah keluar tandas. Dah ambil wuduk keluar tandas, dah ambil surau. Dah perjalanan tu jumpa pula dia. Dia pun lama tak nampak kita. Dia pun pegang tangan kita, apa khabar? Batal wuduk. Tu balik pada perkara batalkan wuduk yang 6 tu, nak keluar. Sebab tu saya nak cakap kalau sebab tu dalam bab syarat sah solat, menutup aurat, dia pecahkan lagi aurat lelaki ada berapa, aurat perempuan ada berapa. Aurat lelaki ada 3 kan, kita baca kan. Kedai satu. Satu, lelaki sama lelaki sama perempuan mahram. Satu. Lelaki sama lelaki sama mahram, lelaki dalam solat, satu aurat. Lelaki dengan perempuan yang halal nikah, satu aurat. Lelaki ketika bersunyi-sunyian, satu aurat. 3 aurat. Perempuan ada 4. Itu nak kena baca. Kenapa? Bila kita baca aurat, kita tahu dengan siapa, dekat mana yang kita boleh buka aurat. Kenapa? Dia dikatakan kategori menjaga kehormatan. Aurat ni kehormatan dia jaga. Aurat ni maruah diri dia jaga. Kehormatan dan maruah diri dia jaga. Apa lagi dikatakan ulama kata jaga kehormatan? Dia tidak berhias di hadapan yang bukan suami dia. Ni kita dah banyak baca dekat Muhimah ni. Jangan pakai gincu, jangan pakai makeup depan-depan orang lelaki yang bukan mahram kita. Jangan pakai. Bila pakai dikatakan tidak jaga kehormatan. Jangan cakap lembut-lembut, lentuk liuk dengan lelaki yang bukan mahram kita. Itu namanya tak jaga kehormatan. Jangan bergaul dengan bebas dengan lelaki. Jangan duduk dalam kereta, pergi makan sama-sama, duduk belakang ramai-ramai, duduk sebelah lelaki. Itu tak jaga kehormatan diri. Ni ramai orang buat kat pejabat ni. Pergi makan dengan lelaki, duduk dua-dua orang dalam kereta, pergi makan. Ramai tak orang buat dalam pejabat. Dia tumpang kereta dia, tapi dia duduk sebelah lelaki. Kat belakang, duduk belakang. Yang sebelah ni lelaki, yang bukan suami dia. Ramai tak orang buat ni? Ramai. Yang kerja pegawai tinggi, Ustaz. Tak kira pegawai tinggi ke, pegawai rendah ke, pegawai 5 kaki 2 inci ke, pegawai 6 kaki ke, tak kira. As long as dia jaga kehormatan, no problem. As long as dia jaga kehormatan, no problem. Dia tak jaga kehormatan, tak kira apa regardless, apa dia buat, apa kerja dia. Dia tak jaga kehormatan dia, dia telah menggagalkan diri dia untuk masuk syurga. Dua-duaan dengan bos dalam bilik, walaupun urusan kerja. Tak boleh? Tak boleh. Stay back, nak buat kerja. Sampai lewat-lewat. Ada lelaki perempuan 2 orang aja. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Dia dikatakan tak jaga hormatan diri dia. Dia tak jaga diri dia. Drive seorang malam-malam buta. Tak boleh? Tak boleh. Pergi musafir tak ada mahram. Tak boleh? Tak boleh. Ni, maknanya apa ni? Dia mesti jaga kehormatan diri dia. Dia mesti jaga kehormatan diri dia. Itu nama kehormatan diri.
Dia kejagung pada diri dia. Supaya dia dikenang, dia dikenali, dia dihormati sebagai perempuan Islam. Sebagai perempuan Islam. Kalau tidak, gagal. Gagal masuk juga. Haji Yus, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Tanya macam ni Kak, macam mana keadaan sekiranya katakan, contohlah dia ni ada driver, dia perempuan ada driver, dia nak pergi, contoh daripada sini ke Kuantan dan balik ke Kuantan, dengan izin suami pun sibuk, anak-anak pun dah ada urusan lagi, macam mana tu? Lebih rumah halah, lepas tu pula bukan mahram Tak dia, boleh. macam mana tak? Tak boleh, suami tak setuju. Mana suami setuju pada benda yang tak boleh? Betul tak? Kenapa suami lepaskan dengan driver tu mana boleh? Dia balik kampung Ustaz, dia hantar ambil barang. Di kampung ke apa ke tak kira. Tak boleh. Ya, terima kasih. Tak boleh. Suami ni dayus. Suami ni kena hantar dia. Suami tak boleh hantar nanti dulu. Balik besok. Besok aku boleh hantar kau. Balik besok. Kau jangan balik dengan dia. Kecuali kau driver tu perempuan. Betul tak? Perempuan pun disyaratkan keluar 3 orang. Bukan keluar 2 orang. Disyaratkan keluar 3 orang. Kejap-kejap kata gitu. Ambil driver perempuan. Ajak seorang lagi. Okey, jalan. Ini driver lelaki. Walaupun duduk belakang. Tapi dia berdua-duaan dengan kita. Kereta gelap lah tu. Walaupun dia kata dia tak buat apa. Sama juga orang dalam bilik, dalam rumah, dalam hotel. Siapa kamu datang? Saya tak buat apa. Tapi salah tak? Salah. Salah. Betul tak? Hukum agama salah. Sama macam dalam kereta. Kereta kadang kita ni cinta dia bukan jelas nampak muka kita. Jadi saya tak buat apa. Bukan soal tak buat apa. Soal dia berdua-duaan tak boleh. Ustaz, macam soalan. Ada soalan? Baca. Sekarang banyak bos perempuan driver lelaki. Tak boleh lah, tak kira lah. Driver lelaki, bos perempuan, driver lelaki. Katakan bos lelaki, driver dia perempuan. Boleh? Tak boleh. Kita perempuan, dia panggil Grab. Nak pergi ke mana? Tengok budak lelaki datang. Tak boleh. Kita naik taksi. Duduk belakang sekalipun. Driver lelaki. Boleh ke? Tak Boleh ke situ? Tak boleh. Tak. Tak boleh, tetap tak boleh. Tak boleh cari hukum kata boleh. Aku nak cari hukum kata boleh, pergilah. Tanyalah. Orang cakap boleh. Ada orang kata boleh. Pulanglah. Ikutlah. Kena usahakanlah. Jangan lalui jalan ni. Kita fikir macam mana? Fikirlah. Jangan tanya saya macam nak buat. Betul tak? Fikirlah macam mana. Tukar driver perempuan ke? Atau saya driver lah. Suami lah buat. Apa-apa urusan isi, suami buat. Suami sibuk. Ajak anak. Anak sibuk. Saya keluar. Betul tak? Mesti ada jalan keluar. Mesti ada cara dia. Kalau dia kata nak buat macam mana kerja. Kalau kita kata gitu, memanglah semua kita boleh buat. Betul tak? Macam mana kerja? Kalau driver perempuan hantar bos perempuan, keluar rumah halah, kena 3 orang syarat dia. Kena 3 orang, bukan 2 orang. Sebab tu saya cakap bila Rasulullah dia nampak perempuan dekat tempat-tempat orang meninggal, dia tanya, kamu ni ada tak nak sembahyangkan jenazah? Tak ada. Kamu ni ada tak nak pikul jenazah? Tak ada. Rasulullah kata balik kamu balik. Itu urusan jenazah tau. Ini kalau melilau sendiri tak tahu arah boleh ke? Pergi membeli belah tingkap. Membeli belah tingkap ni apa? Window shopping. Boleh ke? Menggelasau je dekat Jogja Komplek tu.
Pergi sana, pergi sini, seorang pergi sana, pergi sini. Suami tak ada sama-sama. Pergi sana, pergi seorang. Beli pula air. Kedai-kedai dekat tu, duduk minum seorang. Elok ke macam tu? Rasa-rasa elok ke? Perempuan yang datang urut nak tengok jenazah pun Nabi kata, engkau ada mana, ada ni tak ada, dia kau balik lah. Punya dijaganya perempuan ni bukan dikurung. Dia pelihara je supaya jangan timbul fitnah pada diri dia dan supaya jangan dikatakan dia tidak dapat menjaga akan kehormatan diri dia. Ini bukan senang perempuan ni nak keluar. Kita tak tahulah ada perempuan drive malam-malam tu 10 satu orang walaupun tak ada marhalah kan. Tapi benda ni tak bagus. Benda ni bahaya. Saya tengok orang kerja 24 jam punya radio. Kadang-kadang kita dengar dia punya DJ ni perempuan tau. Pukul 2 pagi DJ dia perempuan. Dia kata saya akan bersiaran sampai pukul 3 pagi. Saya fikir pukul 3 pagi ni dia balik ke dia tidur kat kunci. Saya berfikir ya kita. Betul tak? Saya akan bersiaran daripada pukul 11 malam sampai 3 pagi bersama saya DJ ni. Tapi 3 pagi dia habis siaran, tapi dia balik macam mana pukul 3 pagi tu? Adakah elok sebagai seorang perempuan dia balik 3 pagi dia drive seorang? Saya berfikir itulah, saya berfikir. Bukan saya tuduh, saya berfikir. Demi keselamatan perempuan Islam ni saya berfikir. Nampak tak dia dedahkan diri dia kepada benda yang tak berapa bagus lah. Betul tak? Dia dedahkan diri dia. 3 pagi kita drive seorang, lalu Kuala Lumpur, lalu mana. Kan bahaya tu. Kan bahaya. Sama dia perempuan, orang muda tu. Kan bahaya. Orang tahan ke, orang dah mak muka dia ke. Dia 3 pagi dia keluar. Kau tunggu dia tengah jalan. Kau rompak dia. Kan orang selalu situ kan. Dia dah plan kan. Dia dah nampak kita hari-hari. Kan tak benda ni bahaya. Kalau siang bertahan lagi. Benda ni bukan bahaya. Benda ni sangat bahaya. Bukankah kita dilarang untuk mencampakkan diri kita dalam kebiasaan? Kadang orang perempuan ikut lelaki, pergi hiking, pergi masuk hutan. Allah, dia kata tak kerja lain kena buat. Masuk hutan banyak gunung. Betul tak? Tidur dekat dalam hutan. Allah, tak ada hobi lain ke? Tak ada hobi lain ke? Hobi yang tak asal ni buat. Kita tengok, kita tak dapat jaga kehormatan tau. Kita dedahkan diri kita dengan benda-benda gini. Sesat dalam hutan, sudah lagi satu hal. Pergi aktiviti yang lebih sihat lah. Lebih selamat lah orang kata kan. Bukan lebih sihat, lebih selamat lah. Dia yang masuk ke hutan ni kalau nak masuk pun biarlah orang lelaki masuk. Betul tak? Ni pergi orang perempuan mengikut lelaki buat apa? Ramai orang perempuan begini. Dia tak sedar tau. Dia tak ada kehormatan. Bila dia dah masuk hutan kena pakai seluar. Mana boleh pakai jubah masuk hutan. Mana orang buat itu. Betul tak? Bila pakai seluar selalu seluar ketat. Betul tak? Mana ada orang pakai palazzo masuk hutan? Ada orang pakai palazzo masuk hutan? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Tanya ni. Masuk ulat dalam kain nanti. Betul. Masuk ulat dalam kain. Masuk ulat dalam kain. Jadi buat macam mana? Tak payah masuk hutan. Tunggu masuk hutan. Pakai palazzo masuk hutan. Kadang-kadang saya sedih juga. Tengok kawan kita ni. Right sini. Bawa isteri. Isteri pakai seluar. Saya tak. Isteri naik dengan suami pergi ride. Pergi sampai ke Kedah. Naik motor ramai-ramai. Motor besar. Ada tak pakai palazzo? Saya tanya lah. Yang kita pengalaman kita nampak. Tak ada Ustaz. Dia pakai tight. Dia kena pakai tight. Apa tight tu? Apa tight tu? Tight tu maksud apa? Tight. Luar ketat. Orang putih kata tight. Orang Melayu kata tan. Apa tat? Tolong tat. Ketat. Nampak tak? Nampak? Si kita kena pakai sarung tat. Kenapa? Kalau pakai palazzo, tersangkut lah dekat rim motor tu. Kat rantai motor tu. Semua tu besar, pum masuk. Betul tak?
Kalau pakai seluar ketat. Kalau sampai Kedah kalau seluar ketat ni. Boleh ke dia perempuan pakai seluar ketat? Tu soalan yang kita nak tanya tu lah. Dia kata boleh suami izin kan? Boleh suami izin kan? berubah Ustaz. Tak. Ini ciri Dayus. Jadi, tak payahlah bawa dia. Nak buat jalan ni, bawa nak kereta. Betul tak? Saya cakap ni kenapa? Sebab kita tengok kadang kawan kita buat. Dan bila kita cakap, dia ada alasan yang lain. Tak apalah, pulanglah. Itu alasan kita, pulang kita lah. Tapi saya cakap secara umum, saya tak tuju apa. Cuma saya kata, ini yang dikatakan jaga hormat diri dia. Supaya orang pandang dia, orang hormat. Kalau dia ikut kita naik motor, mesti budak-budak motor pun ramai. Faham budak motor pun ramai, budak lelaki pun ramai. Mesti budak lelaki pandang dia. Sebab dia ada satu grup. Makan sama-sama. Dia dalam baju dia ketat. Kadang-kadang pakai t-shirt dengan panjang sekalipun tapi ketat. Betul tak? Mesti budak pandang dia. Jadi kita, bila budak lelaki ni nampak dia pakai seluar ketat, budak lelaki tak hormat dia. Dengan satu hormat apa? Dia berani nak gurau-gurau dengan kita. Kenapa dia berani gurau kita? Dia nampak pakaian kita pun bukan pakaian seperti muslimah yang dihormati. Tu kadang dia berani nak usir-usir kita, dia berani nak gurau-gurau dengan kita. Padahal kita ni perempuan muslimah, perempuan Islam. Yang ada suami bersama. Kenapa kita tak dihormati? Orang boleh gurau-gurau kita, orang boleh usir-usir kita, orang boleh lawak kita. Kenapa? Perempuan ni orang berani gurau dengan dia. Kenapa orang tengok dia macam orang biasa? Dia kebanyakan orang perempuan biasa sekarang ni. Tidak ada apa pun nampak yang boleh membataskan kita, menjadikan kita ni segan nak tegur dia. Segan nak tegur dia. Kalau tak penting kan saya tak bercakap. Tapi kalau bercakap tu adalah benda nak tanya. Suami dia sama, kita cakap. Selalu gitu. Kenapa? Kita sangat hormat dekat dia. Kenapa? Kita memandang dia ada benda yang kita hormat dekat dia. Walaupun hati dia, batin dia, orang tak tahu. Itu soal dia. Bukan soal kita. Tapi kita menilai dari zahir untuk mendapatkan kehormatan diri. Macam mana perempuan ke kelab aerobik zumba pakai seluar ketat dalam diri semua perempuan dibolehkan? Okey. Saya tanya. Betul belajar aurat? Aurat perempuan dengan perempuan lain macam mana? Tak boleh haram. Kalau antara perempuan Islam, Ustaz yang betul. Kalau bukan dengan Islam, perempuan bukan Islam tu Kalau perempuan tu sama Islam nak kata dalam tu, zumba aerobik. dekat dengan lutut Ustaz. Dengan lutut. Maknanya tak boleh nampak kulit, tak boleh nampak bentuk. Betul? Betul. Kalau perempuan dengan perempuan dalam zumba, dia pakai tight. Mesti orang aerobik pakai tight. Mana dia pakai kain batik? Ada aerobik pakai kain batik? Tak ada Ustaz. Pergi zumba pakai kain batik. Ustaz. Kalau dengan tukar urut macam mana Ustaz? Apa lah dengan tukar urut? Dengan tukar urut, dia tak boleh tengok. Dia boleh pegang pada perubatan, tapi dia tak boleh tengok. Dia tak boleh silap peha kita. Walaupun perempuan tukar urut. Kenapa perempuan? Tukar urut Kan perempuan dengan perempuan ada aurat kan? Cari tukar urut buta lah. Ni orang buta. Orang yang perempuan buta urut. Perempuan buta urut. Tapi Ustaz dekat spa dia tak, Ustaz dia tutup Ustaz. Saya tak tahulah. Kalau kat spa dia urut kita di bawah kain. Saya tahulah. Yelah, dia tutup tapi tempat nak urut tu dia buka dia juga. akan tengok. Saya kata zumba ni, orang zumba ni dia tak pakai kain pelikat, tak pakai kain batik, dia tak pakai jubah, dia pakai seluar ketat, dia pakai semua ketat, betul, dia pakai tight, dia pakai apa nama lah. Jadi orang Melayu Islam dengan orang Melayu Islam nampak punggung dia, nampak bentuk peha, nampak punggung dia, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Aurat ni maknanya bentuk pun tak nampak. Boleh bentuk. Tak payah nak zumba lah kak. Dulu kat rumah je, buka YouTube, apa benda pun ada YouTube, apa? Nak kurus apa, cakap. Nak kurus pinggang, nak kurus punggung, nak kurus peha, dalam YouTube semua ada. Buka YouTube, buka laptop, ada bilik seorang. Suami tengok,
Kau nak Zumba tumbang, dengan kiri ke Zumba perempuan? dengan abang je Ustaz. Tengok kalau kita sihat sekalipun, kalau kita cantik sekalipun, hasil daripada kaedah yang tidak berkat, tak guna. Dia akibat dia apa? Akibat dia kita lebih nak bergaya dengan orang lain. Kalau kita sihat sekalipun. Kalau badan kita melenting sekalipun, hasil lumba-lumba ni, buat senaman lah, buat apa. Tapi kaedahnya kita buat ni bercampur, ada aurat yang tak terjaga gini-gini. Walaupun badan kita melenting, walaupun badan kita melentik, walaupun badan kita langsing, tapi dia tak akan dorong kita bertaat. Dia akan dorong kita untuk pakai lagi benda-benda yang menunjuk ke orang luar. Aku ni tengoklah, Zumba tengok body aku lah. Bukan boroi-boroi, bukan boyut-boyut kan. Tengok body aku slim. Tengok. 30, 24, 30. Tengok. Dia akan ke arah tu. Kenapa? Cara dia dapat benda tu pun cara yang Allah tak reda. Tak berkat. Betul tak dia kat ni? Ustaz, macam doktor, kita ke hospital kan, doktor check kita tu, kalau adakah dia buka? Kita try dapat doktor perempuan dulu. Yelah, doktor perempuan lah maksud saya, dia macam aurat kita sesama perempuan tu. Kalau pada doktor, dia ada keharusan untuk melihat. Dia nak tengok bisul kat apa kita. Dia tak boleh pegang je, dia nak tengok merah ke, nanah ke, apa ke. Dari situ dia boleh menilai ubatnya nak beri. Itu ada hajat, ada keharusan. Dan perubatan ada keharusan. Tapi kalau dia rasa tanpa tengok pun dia boleh tahu, okey lah, tak payah tengok. Atau dia nak pegang dia tahu. Yang mungkin mustahil lah, katakanlah gitu kan. Dia tak boleh tengok, tak perlu tengok lah. Tapi kalau dia perlu tengok, dia kena tengok. Betul tak? Okey. Mula-mula kena cari doktor perempuan dulu. Sebab tu kalau kita duduk pagi ni, kajang ni contoh, kita mesti tahu klinik pukul berapa, doktor apa. Especially orang perempuan. Lain kalau kita tiba sakit, kita dah masuk, dah sakit sangat, tak boleh buat apa, dah lelaki. Itu tak boleh buat apa. Moga-moga ada kemaafan di situ kan. Tapi mesti jangan nak pergi klinik gigi, dia klinik gigi perempuan. Doktor apa? Doktor perempuan. Buat scaling ke, nak cabut ke, boleh doktor perempuan. Kalau dia kata sakit, kita boleh buat apa, dah sakit, tunggu perempuan, petang. Aduh, saya tak tahan doktor. Doktor lelaki cabut. Itu harap-harap dapat dimaafkan. Kenapa? Kita dah tak boleh elak. Kita dah sakit sangat. Tapi kalau kita boleh plan, kita cari doktor perempuan. Kenapa? Kita nak menjaga kehormatan kita sebagai seorang perempuan Islam dengan harapan jaga empat-empat benda ni. Rasulullah kata, engkau masuk syurga dari mana pintu mana yang kau inginkan. Faham Dia banyak orang tak kisah. Ustaz, bos saya perempuan, bukan Islam. Kadang-kadang saya kena bawa beliau pergi mesyuarat. Kereta yang digunakan kereta pasukan. Dan ada orang yang ada lesen pasukan boleh bawa kereta tersebut. Saya tak boleh nak elak. Kalau ikut hukum, saya tak boleh. Saya kata hukum Sebab tu bila kita bertugas di satu organisasi yang tak mengamalkan Islam dengan sebenarnya, memang kita akan terlibat dengan pelbagai dosa. Betul tak? Adakah kita nanti boleh cakap dengan diri kita bila kita didakwa atau dosa ni, nak buat macam mana kerja? Kita boleh cakap begitu, rasa-rasa acceptable tak? Dalam kubur, aku kerja lah, macam mana? Aku kerja, aku terpaksa bercampur gaul dengan perempuan. Acceptable tak? Rasa-rasa tak? Secara logik acceptable tak? Tidak. Dia terima ke? Patutnya kita kena bercakap dengan abang kita, you perempuan, saya lelaki, saya tak boleh dua-dua dengan kereta. Agama saya tak bagi. Agama saya tak bagi. You kalau boleh ambil anggota. Patut saya kata bila organisasi tu dia mengikut Islam, dia akan organize, ni bos perempuan, driver perempuan. Kita kena usahakan satu driver perempuan. Ada lesen ke apa benda ke, tak kira lah. Lesen jabatan ke apa benda ke, ada permission ke. Kau bawa ni, kau bawa ni je, kau bawa bos ni. Kau lelaki, kau bawa ni, kau bawa bos ni. Driver lelaki, kau jangan bawa bos perempuan. Kau bawa tuan-tuan, kau bawa bos ni, kau bawa lelaki. Kenapa? Kau tak boleh berdua dalam kereta.
Nanti gaji kita tak berkat. Kenapa? Kita melanggar arahan Tuhan. Kalau boleh runding dengan bos, runding dengan bos. Bukan alasan kita untuk melanggar syariat. Itu saya kata gitu tau. Sama juga macam orang yang terang langgar syariat mengamai ni Pak. Depan rumah teres, ada tanah kosong, pergi bawa parking. Boleh ke? Yang saya cakap dulu kan. Sampai orang punya tanah tu dia berlepas terpaksa keluar surat mahkamah minta robohkan. Padahal tanah dia, kita tak ramah, kita kena roboh. Buat rumah bilik stor batu, buat parking, letak kereta, letak basikal, letak apa dalam rumbung. Ramai orang buat tak rumah teres? Rasulullah sebut satu je. Orang yang ambil tanah orang lain, walau sejengkal, dia akan dibebankan dengan api neraka. Sejengkal Dia kata buat parking. Sejengkal ni umpamaan pendek lah, benda kecil. Ini yang siapa cerita ni? Abu Zar Al-Ghifari. Bila orang tanya Abu Zar, apa benda yang kau dengar pada Rasulullah? Rasulullah dah wafat. Yang kau tak cerita pada kami. Dia kata tak mungkin aku cerita kat engkau. Semua yang aku dengar aku dah cerita dengan orang lain. Tapi mungkin satu ni aku tak cerita, dia kata. Apa dia? Yang tu. Rasulullah cakap dengan aku, siapa yang ambil tanah orang, walau sejengkal, dia akan dibebankan dengan api neraka. Tanah tu besok yang sejengkal jadi api neraka, dia sarungkan ke leher dia. Ramai orang buat parking depan rumah, tanah siapa pun tak tahu. Tahu, buat bumbung, buat apa, bila majlis nak berobor, dia marah. Kita tak ada marah lah, itu kan tanah dia. Betul lah. Kita ni bukan kita tak jaga kehormatan diri. Kita tak jaga kehormatan Islam sendiri tau. Bila tengok orang buat, kita pun buat. Kenapa? Orang buat, aku buat lah. Betul tak? Habis nak kata apa? Orang masuk neraka, boleh ke gitu? Kita main langgar lah. Main bulldoze. Tu mata bulldoze. Main langgar. Batas-batas tak jaga, ini tak jaga, main langgar. Atas alasan macam-macam alasan lah kita kata. Nanti ada satu hari nanti perhitungan. Dia akan lihat apa kita buat dalam bumi. Waktu nak mati pun nampak dah apa benda kita buat. Ini sangat menakutkan. Okey. Saya dah sambung lagi nanti. Besok ni. Pada perkara keempat, mentaati suami. Nanti saya nak baca sikit beberapa hadis ni. Ini cerita yang Rasulullah kata orang perempuan ramai masuk neraka. Kenapa? Orang perempuan tanya kenapa? Ni cerita dia. Ada 4 slide. 5 slide. InsyaAllah. Okey. Cukup. Kita sambung. Besok pagi. Tengah hari ni siapa nak ikut kelas semayang, ada syarat sah Fatihah 12.45. Malam tang, maghrib, ada baca ayuhal walad, saya tak ingat kat mana. Lepas tu isyak, kita sambung pada baca tasawuf. InsyaAllah. Okey. Haji tanya apa? Ustaz nak tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz berkaitan dengan sekarang ni kan yang apa akhir tahun dah, awal tahun yang baca Yasin 3 kali sebagainya. Tolong komen sikit Ustaz. Dia tak salah nak baca. Tapi jangan kata bacaan itu adalah bacaan Nabi. Itu je. Tak salah nak baca. Sebab doa ni tak salah. Doa ni nak doa bila-bila pun tak salah. Doa ni nak doa bila-bila pun tak apa. Tapi cuma perkataan yang dikata tu, kalau tahun lepas aku ada salah, wahai Tuhan aku minta ampun. Itu je lah. Ulama' yang susun. Nak baca kita niatkan baca doa, apalah salah baca doa. Cuma perkataan doa tu ada sebut tahun ni, tahun depan. Itu yang ulama' kata doa hujung tahun dan tahun. Itu je. Nak baca? Silalah baca. Tapi jangan kata ini Nabi baca. Bukan. Ini mungkin disusun oleh para ulama'. Betul tak? Dia baca salah. Tak salah. Nak baca doa lain. Buat sendiri doa. Tak salah. Ya Allah, tahun ni aku berazam untuk ni, untuk jangan tak nak buat ni lagi. Doa sendiri. Bukan doa yang ulama' tulis. Apa? Buatlah. Tapi ala ulama' warisatul anbiya. Betul tak? Dia adalah naib. Dia warisatul ni maknanya waris. Mewaris apa? Mewaris ilmu, mewaris agama, mewaris ajaran. Ikutlah apa yang dia orang tulis. Duduk baca. Tak salah.
Tak nak baca. Tu ulang lah, tak nak baca. Bukan wajib baca doa pun. Betul tak? Tapi kalau orang baca, jangan kata berdosa. Biar dia baca. Daripada dia tak baca apa-apa, biar dia baca. Benda yang dia buat tu baik. Apa dia? Berdoa. Kena kita faham kaedah macam itulah paling mudah. Kena senang faham kaedah macam itu. Okey. Ada satu soalan ni, kalau Grab driver lelaki, tak payah naik Grab. Betul tak? Kau tahu Grab driver lelaki, apa naik? Grab driver perempuan tak ada, tak payah naik. Kita boleh reject kan? Boleh reject tak? Kalau dia kata Grab driver ni, nama ni sekian, kita boleh reject tak? Saya tanyalah, saya tak boleh reject lah. Saya pun jarang naik Grab. Boleh request driver perempuan. Boleh request kan? Request lah. Lambat tunggu lah. Susah saya pergi lah. Punya masalah. Dan kita ada pilihan kan? Kita nak tunjuk barang dosa ke? Atau kita terpaksa payah sikit tapi tak berdosa. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan untuk buat. Kenapa? Kita ada akal, kita ada ilmu. Suami kata tunggulah kejap. Macam mana? Apa? Bas kan driver dia lelaki. Bas kan ramai kak. Oh, okey. Kalau bas tuntungan jangan naik lah. Kalau suami kata, okey, tunggulah saya datang ambil. Tapi lambat sikit lah, setengah jam. Tak apa, tunggu setengah jam. Oh, tak lambat. Tak boleh lah bang, hanya naik Grab. Suami kata tak apalah naik Grab. Suami pun satu. Kalau benda yang kita boleh elak, sedapatnya kita elak. Tapi kalau kita dah tak boleh elak, kita buat, kita masih lagi berdosa pada syariat kalau kita tak urgent. Urgent pun kita tak tahu nilaian kita macam mana. Tapi rasa takutlah pada terjebak dengan dosa. Apa? Dosa ni, ulama kata, walaupun kecil, padahal dosa kecil kan. Tapi berdoa dengan kita tu dosa besar, walaupun tak buat apa. Walaupun dosa kecil, tapi kalau Allah tak ampunkan, wajib bagi dia untuk masuk neraka. Kalau kita fikir itu, kita bimbang juga. So, janganlah buat begitu. Ubahlah cara hidup sikit. Apa? Serius dalam taat. Serius dalam taat. Okey, dah lah. 9.25 dah ni. Baru tak belajar masa je. Alhamdulillah. Jumpa besok. Kalau satu hari besok jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua. Wa bihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.